Oke, kita bisa melihat judulnya yang akan kita dengarkan hari ini, yaitu Tuhan Yesus mengampuni dosaku. 我们可以来看，今天我们所要思想的主题呢，就是主耶稣赦免我的罪。 Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita semua. 耶稣赦免我们每一个人的罪。 Oke, kita melihat apa tujuannya setelah kita belajar firman Tuhan ini. 我们要来看，目的到底是什么？接着我们所要学习的话语。 Maaf ini. Minta maaf Ibu, ini ada internet Lola. Tapi mungkin connect ke LAN aja, nggak usah di kantor kan? Iya, iya. Sambungkan ke LAN saja. Ini office-nya. Tolong download file itu saya kirim ya. Ini kemungkinan laptop ini yang masalah tiba-tiba. Oh, saya aja. Oh, oke. Ibu yang share ya. Saya ada filenya. Boleh. Tapi nanti kamu info aja. Saya gerak-gerakin. Saya pindah-pindahin. Saya operasikan ini. Oke. Apakah muncul? Muncul, Bu. Sip. Ya, kita lihat judulnya sekali lagi ya, Tuhan Yesus mengampuni dosaku. OK， 我们再来看，今天的主题就是主耶稣赦免了我的罪。Nah, apa tujuan dari firman Tuhan hari ini? 今天的主的话语目的到底是什么呢？ Ya, Bu, tujuannya Bu. Oke, yang pertama, mengerti tujuan kematian Tuhan Yesus. 首先呢，我们又来明白主耶稣的死亡的目的。 Yang kedua, mengerti tujuan kebangkitan Tuhan Yesus. 第二呢，就是我们又来明白主耶稣复活的目的。 Nah, baru-baru ini, ya, kalau tanggal 7 ya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. 刚刚过的不久，就是在7号呢，我们庆祝，就是庆祝主耶稣复活的日子。 Nah, mengapa sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? 我们又来问，为什么主耶稣要死在十字架上，为着我们的罪？ Ya, Bu, turunkan slide, Bu. Ya, nah ini ya, jadi pertanyaan untuk kita. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Padahal dia itu adalah Allah gitu, ada di surga. Tapi kenapa dia harus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib? 我们来问，为什么主耶稣要死在十字架上？因为他是神。 Nah, kita masih ingat kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. 我们还记得吗？亚当与夏娃跌入罪恶里面。 Sebetulnya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. 在那之前，就是在亚当与夏娃跌入罪恶之前呢，他们活在上帝的面前，是过着圣洁的生活。 Tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. 可是呢，他们
就是犯了上帝的命令，所以他们就跌入罪恶里。 Kalau jatuh ke dalam dosa, maka hukumannya adalah mati. 所以跌入罪恶的结局呢，就是死亡。 Bukan hanya mati secara fisik, tapi juga mati secara rohani atau roh kita atau kita akan dihukum di neraka. 这个死亡呢，不单单只是我们肉体的死亡，也是我们属灵的死亡。就是说呢，我们将会面对惩罚。 Kita tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan yang kudus dan suci. 我们不能够与圣洁的神共处在一起。 Nah, sehingga untuk menyelamatkan kita, Tuhan harus datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita. 所以呢，为了拯救我们，神就是我们的主耶稣，又来到这个世界上。 Jadi, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena yang pertama untuk menyelamatkan kita dari dosa. 所以主耶稣为什么又死在十字架上？第一的理由就是为了把我们从罪恶里拯救出来。 Nah, kita baca ayat firman Tuhannya. 我们来读这个上帝的话语。 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 我们来看华语的，会读的跟我一起读。他将又生一个儿子，你又给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。马太福音1章21节。 Ya, terdapat dalam Matius 1 ayat 21 ya, tadi Ibu udah terjemahkan. Nah, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mau datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. 对，我们感谢神，因为他愿意来到这个世界上，为了拯救我们，把我们从罪恶里拯救出来。 Dengan kematiannya di atas kayu salib, maka semua dosa kita sudah dibayar dengan lunas, kita telah selamat. 接着他在十字架上的死亡，我们这一些罪的债呢，已经被还清了。 Seluruh dosa kita, ya, seluruh dosa kita dari dulu, sekarang dan nanti, ya, setelah kita bertobat. 我们所有的债就是从以前，还有现在，还有未来的罪。 Nah, apalagi alasan kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Nah, hal yang kedua adalah 第二个原因呢，为什么主耶稣又被钉在十字架上？ Nah, jadi hal yang kedua adalah memusnahkan iblis dan membebaskan kita dari iblis. 就是歼灭撒旦，并将我们从他手中拯救出来。 Nah, kita masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 我们还记得当亚当与夏娃跌入罪恶里面的时候， Tuhan berjanji akan mengutus Sang Juru Selamat untuk menebus dosa mereka. 上帝允许他们将差派一个救世主来将他们从罪恶里拯救出来。 Bukan hanya dosa mereka, tapi dosa keturunannya juga. 不单单只是拯救这个亚当与夏娃的罪，也拯救他们所有的后裔。 Yaitu kita semua. 我们这些人就是属于亚当、夏娃的后裔。 Nah, itu terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. 这个应许呢，就记载在创世纪3章15节。 Untuk menggenapi itu, maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita.
所以为了要成就这个应许呢，主耶稣就必须来到这个世界上，死在十字架上。 Nah, jadi dengan kematiannya Tuhan Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 所以呢，借助他的死亡呢，主耶稣就是sorry minta maaf ya, dia indah, saya salah pencet. 借助他的死亡呢，主耶稣把我们从罪恶里拯救出来。 Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, iblis itu tidak berkuasa lagi. 当主耶稣死在十字架上呢，这个魔鬼撒旦就没有权柄了。 Kita yang percaya kepada Tuhan tidak dikuasai lagi oleh iblis. 所以我们这些已经相信主的人呢，也不被这个撒旦所掌权了。 Tapi kita dibebaskan seumur hidup kita. 反而是我们一生已经被释放了。 Dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 就是为了惧怕死亡，我把这个华语的就是并要释放那些一生因怕死而为奴的人。最后一节大家注意看。 Nah, kenapa sampai iblis? Kenapa sampai Tuhan harus memusnahkan iblis dan membebaskan kita darinya? 为什么主耶稣要就是歼灭撒旦，为了拯救我们？ Karena ketika kita belum percaya kepada Tuhan atau ketika kita belum lahir baru, 因为当我们还没有信主之前，就是当我们还没有真正重生之前呢， kita berada di bawah kuasanya. 我们就在这个撒旦的控制，就是在他掌权之内。 Dia yang berkuasa atas kita atau dia adalah Tuhan kita. 所以他就掌管了我们，他就是我们的主人。 Kita adalah hambanya. 我们是他的奴仆。 Hamba artinya kita hanya tunduk kepada dia, hanya mau melakukan maunya dia. 奴仆就是说，我们只是顺服他，我们只是去做他所有我们做的事情。 Nah, jadi kalau kita belum percaya kepada dia, maka kita di bawah kuasa dia, kita menjadi hambanya, maka hati kita cenderung melakukan dosa. 所以呢，如果我们还没有信主耶稣之前呢，我们就是在这个魔鬼撒旦的掌权之内，被他掌控，所以我们就一直的都想要犯罪。 Tetapi sebaliknya, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu kita yang percaya kepadanya tidak akan lagi berada di dalam kuasa dia, tidak menjadi hamba dia lagi. 可是呢，当我们这个主耶稣死在十字架上之后呢，这个魔鬼撒旦的权柄就没有了，那我们就不会再被他控制，不会被他掌权。 Nah, lalu kita berada di bawah kuasa siapa? Kita menjadi hamba atau umatnya siapa? 所以我们不再被魔鬼掌权，那我们成为谁的子民呢？ Nah, jadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada dalam kuasa Tuhan. 所以我们信主之后呢，我们就在他掌权之内。 Dan kita ini hamba Tuhan atau kita ini umatnya Tuhan, umat pilihan Tuhan. 那我们就成为了上帝的子民，上帝所拣选的子民。 Berada dalam kuasanya artinya kita hanya menyembah kepada dia, hanya tunduk kepada dia, hanya taat kepada dia. 就是在他掌权里面，就是说我们只顺服于他。 Ya, bahkan lebih dari itu Tuhan adalah kita bisa menyebut dia sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya.
甚至呢，我们能够称我们的神成为我们的阿爸父，我们是他的儿子。Kita bisa datang kepada Dia untuk meminta apa saja. 我们能够来到他面前，我们可以无论要求什么都可以。Ya, jadi Dia akan terus memelihara kita, menjauhkan kita dari kuasa iblis itu. 他会继续的保守我们，直到我们远离这个魔鬼撒旦的权柄。Nah, jadi setelah Dia membebaskan kita dari kuasa iblis, membebaskan kita dari perhambaan iblis, apalagi setelah kematian Tuhan Yesus ini, apalagi yang kita dapatkan? 对，主耶稣将我们从魔鬼撒旦的手中解救出来之后呢，我们得着什么呢？ Jadi hal yang ketiga, mengapa sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah kita yang percaya kepada Dia akan dikuduskan oleh Tuhan. 这第三件事情呢，就是使到我们成圣，成为圣洁。 Nah, kita baca ayat firman Tuhannya di Efesus 5 ayat 25 sampai 27. 我们来看这个以弗所书5章25到27节。 Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 好，我们来看华语的经节，这是主耶稣的目的就是使到我们成为圣洁。看华语的叔叔阿姨们，跟我一起读好不好？慢慢的读，一起读。来，你们做丈夫的，又爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，又用水接着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。以弗所书5章25到27节。 Ya, jadi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan darahnya yang tercurah, itu menguduskan kita atau menyucikan kita dari dosa-dosa kita. 所以呢，主耶稣在十字架上所留下的宝血，洗净了我们的罪。 Menguduskan artinya memisahkan kita dari dosa. 洗净、成圣的意思就是把我们从罪恶里分出来。 Jadi di mata Tuhan kita tak ada dosa. 所以在主的面前，我们就被看为无罪。 Ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, baru kita seperti itu. 我们信主之后，我们在神面前的状况就是这样，被看为无罪。 Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat hal yang keempat. Mengapa sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? 使到我们能够更清楚呢，我们来看第4件事情，为什么主耶稣要死在十字架上？ Dibenarkan. 就是被称为义，义就是对的意思。 Nah, kita baca dulu ayat firman Tuhannya supaya menjadi lebih jelas. 我们来看上帝的话语。 Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah kita menjadi tahu bahwa Kristus datang supaya orang-orang berdosa menjadi orang benar. 好，读华语的，再一次我又请大家跟我一起读，好不好？慢慢的读啊，来，被称为义，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面
成为神的义，就是哥林多后书5章21节。 Oke. Nah, jadi kenapa sampai demikian? Karena Tuhan Yesus telah memikul semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib. 为什么这样呢？因为主耶稣在十字架上已经背了我们的罪，担当了我们的罪。 Jadi seolah-olah Tuhan yang berdosa dan dia yang dihukum. Padahal sesungguhnya kita yang berdosa, namun Tuhan yang menanggung hukuman dosa itu. 所以呢，看起来好像是神犯罪了，主耶稣犯罪了，所以被惩罚。可是事实上呢，是我们犯罪，可是呢是被惩罚的却是主耶稣。 Jadi di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan. 所以在主耶稣里面，我们被称为义。 Jadi di hadapan Tuhan Allah, jika kita berdiri di hadapan Tuhan Allah melihat Tuhan Yesus. Jadi bukan keberdosaan kita yang Tuhan lihat, tapi Tuhan Allah melihat Tuhan Yesus sehingga kita Tuhan Allah tidak melihat kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi Tuhan Allah melihat kita sebagai manusia yang sudah dihapuskan dosanya karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. 所以呢，就是在上帝的面前呢，上帝看我们，不只是看着我们，可是呢，他所看的是主耶稣，他看着主耶稣已经为我们的罪而被惩罚，所以他看我们的时候，我们就称为义，就是说没有罪。 Ya, makanya setelah kita jatuh ke dalam dosa pun kita masih melakukan dosa kan? Setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita masih melakukan dosa. Oh, sorry. Setelah kita percaya kepada Tuhan maksudnya. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita masih juga melakukan dosa. 好，所以我们信主之后呢，我们仍然还是会跌入罪恶，还是会犯罪。 Ya, jadi lalu maksudnya gini. Tadi kan saya bilang Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih juga melakukan dosa. 刚才我们已经说到，主耶稣为我们的罪死在十字架上，然后呢，我们信主了，我们的罪被赦免了。可是呢，我们信主之后呢，我们还是会犯罪。 Lalu mengapa di hadapan Tuhan mengapa di hadapan Tuhan kita itu kudus, kita itu suci, kita itu dibenarkan? 为什么在上帝的面前，我们被看为圣洁，被称为义呢？就是说，上帝把我们当成没有罪、无罪。 Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyucikan, untuk menghapus semua dosa kita itu. 就是呢，因为主耶稣已经死在十字架上，所以他已经赦免我们所有的罪。 Seluruh dosa kita, dosa sebelum bertobat dan setelah bertobat. 就是我们所有的罪，我们信主之前，我们悔改，我们重生之前的罪，还有我们信主之后所犯的罪，都被赦免了。 Jadi kematiannya itu telah melunasi semua dosa kita. 所以他的死亡已经赦免了我们所有的罪。 Makanya di hadapan Tuhan kita itu kudus, kita itu dibenarkan. 所以在上帝的面前，我们是圣洁的，我们是称为义的。 Nah, jadi coba kita lihat kembali lagi mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib mati di atas kayu salib. Ya, pertama, 对，我们又来重复为什么主耶稣又死在十字架上。首先呢，就是为了 yang pertama menyelamatkan kita dari dosa, 为了把我们从罪恶里拯救出来。 yang kedua membebaskan kita dari iblis, memusnahkan iblis. 这呢，就是为了歼灭这些魔鬼撒旦。 Ya, berikutnya membebaskan kita dari kuasa iblis atau maut.
第三呢，就是把我们从死亡还有魔鬼撒旦的手中解放出来。 menguduskan atau menyucikan kita, 第四呢，就是把我们成为圣洁， sehingga menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. 直到我们被称为义，在上帝的面前，就是他当我们无罪。 Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. 我们感谢神。 Nah, berikutnya, sesuai dengan tujuan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? 第二呢，我们来看为什么主耶稣要从死里复活。 Ya, tanggal 9 April kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atau kita sebut dengan Paskah. 这个刚刚过去的4月9号呢，我们已经庆祝了这个复活节，主耶稣的复活节。 Mengapa tidak hanya mati saja, tapi harus bangkit? 为什么主耶稣不单单死亡，他还有复活，是为了什么呢？ Nah, bukankah tadi dari penjelasan itu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib telah melunasi dosa kita? 不是说他死在十字架上，那我们的罪已经被赦免了吗？ Tapi kenapa Tuhan Yesus harus bangkit lagi? 那为了什么他还需要复活呢？ Nah, kita akan melihat ya dari penjelasan firman Tuhan berikut. 我们又来看这个上帝话语的讲解。 Nah, yang pertama adalah mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. 首一的理由呢，就是为了证明主耶稣是神。 Kita baca ayat firman Tuhan. 我们来看这个上帝的话语。 Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. OK， 好，我们来看华语的圣经节，叔叔阿姨跟我一起读好不好？来，我父爱我，因我将命舍去，好将取回来，再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄死了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令，就是从约翰福音10章17到18节。 Ya, siapa yang berkuasa mengambil nyawa dan siapa yang berkuasa mengembalikannya? 是谁有权柄夺去性命，又把它取回来呢？ Apakah ada manusia di dunia ini yang bisa melakukannya? 这个世界上有没有人有这个权柄，能够行这样的事情？ Atau apakah ada manusia yang mati kemudian dia bisa bangkit kembali dengan usahanya sendiri? 或者呢，有没有人他死去之后，然后自己有能力再活过来？ Atau dia bisa membangkitkan orang lain? 或者呢，有没有人能够把死人从死亡中复活过来？ Tidak ada. Itu hanya karena Allah saja. 没有，只有上帝可以。 Nah, jadi dengan melalui firman Tuhan ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mati tapi dia bangkit kembali. Dia berkuasa untuk bangkit kembali. 所以我们看主耶稣死亡，然后他有权柄能够再复活， Karena dia adalah Allah. 因为他是神。 Nah, kita lihat lagi ayat firman Tuhan yang bisa mendukung bahwa dia adalah Allah ya. Roma 1 ayat 4. 我们再来， ya Bu. 我们再来看这个圣经节，就是证明说上帝是神。 Ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. 罗马书1章4节，我们一起来读，叔叔阿姨。按圣上的灵说，
因从死里复活，以大能显明是神的儿子。 Nah, jadi dengan kebangkitannya Tuhan Yesus atau dengan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian, 所以接着主耶稣从死里复活的这个事实， membuktikan bahwa Dia adalah Allah. 证明他是神。 Ya, karena jika Tuhan Yesus tak bangkit, maka kita tak perlu menyembah Dia karena Dia bukan Allah. 因为呢，如果主耶稣没有复活，他就是不是神，那我们就没有需要去敬拜他。 Jadi kita bersyukur karena Dia bangkit sehingga Dia bisa membuktikan bahwa Dia adalah Allah sehingga kita patut untuk menyembah Dia sebagai Allah. 所以我们感谢神，他从死里复活，证明了他是神的儿子，使到我们能够来敬拜他。 Ya, kita patut menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang sejati. 我们应该又来敬拜他，因为他就是真神。 Nah, sekarang mengapa sampai Tuhan Yesus bangkit? Yang karena pengharapan kebangkitan kembali. 我们接下来又来看，为什么主耶稣又复活呢？就是为着这个复活的盼望。 Nah, kita baca ayat firman Tuhannya. 我们来看上帝的话语。 Ya, pertama 1 Korintus 15 ayat 17 ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 我们来看，复活的盼望。跟我一起读：基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们人在罪里。 Oke. Nah, jadi kita lihat kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka iman kita kepada Dia itu sama kayak iman kepada manusia. Jadi kayak sia-sia gitu. 所以，如果主耶稣没有复活呢，那我们对他的信心是徒然的。 Kita harusnya hanya percaya, hanya menyembah kepada Allah, bukan manusia. 我们应该只是敬拜神，不应该敬拜人。 Sehingga jika Dia tidak bangkit, tidak membuktikan bahwa Dia adalah Allah, maka iman kita menjadi sia-sia. 所以，如果他没有复活，用复活来证明他是神，那我们的信心就是徒然的了。 Nah, kita lihat ayat firman Tuhan berikut. 我们来看下一节。 Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 在亚当里，众人都死了，照样在基督里，众人也都有复活。 Nah, jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita juga ada pengharapan untuk dibangkitkan kembali. 所以呢，接着主耶稣的复活，我们也有盼望，有一天我们也又复活。 Jadi firman Tuhan ini sering sekali sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. 所以这个上帝的话语呢，我们的牧师经常都有讲解。 Ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua orang akan dibangkitkan. 当主耶稣再来的时候呢，所有的人，所有死去的人都要被复活。 Orang yang tidak percaya maupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan. 那一些信主的，或者那一些还没信主的，都要被复活。 Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihakimi dan akan dihukum di neraka. 那一些没有信主的人呢，他们就要被审判。被审判之后，他们就要被惩罚，在地狱里面被惩罚。 Bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？ Bagaimana dengan kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus? 我们这一些已经相信了主耶稣的人又如何呢？ Kita dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. 那我们就将被复活，然后与主耶稣永永远远的
在天堂里。 Nah, di surga sana tidak ada lagi ratap tangis. 在天堂没有眼泪， Yang ada adalah kebahagiaan karena kita bisa hidup bersama Tuhan selama-lamanya. 在天堂只有喜乐，因为我们能够与我们的神、我们的上帝永永远远的活在一起。 Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. 所以我们非常的感谢神。 Kita sudah melihat ya pengorbanan, mengapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. 我们已经看了为什么主耶稣要死己，死在十字架上。 Berkat besar ini kita sudah terima. 这么大的祝福呢，我们已经接受了， Dengan cuma-cuma, 而且是白白的、免费的， tanpa usaha apapun. 我们不需要做什么。 Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita? 既然如此，那我们为着这个已经为我们死的神呢，我们能够做什么？ Kita mau lihat. 我们又来看， Nah, Bu, lanjut aja, Bu. Ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus minta kepada Tuhan, buka mata hati kita supaya kita mau terima, kita mau percaya kepada Dia. 所以呢，如果我们为着主耶稣所做的，我们应该做什么呢？我们应该要相信他。如果我们还没有相信他呢，我们应该多祷告，使到上帝开我们的心眼，使到我们能够相信他。 Tak perlu ragu. 我们不需要犹豫。 Jadi percaya seperti apa yang dimaksud? 所以这个相信是什么意思呢？ Percaya bahwa Dia adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. 就是说相信他是神，就降世为人，就是成为人来到这个世界上。 Lahir melalui perawan Maria kira-kira 2000 tahun yang lalu. 就是接着一个童贞女，叫做玛利亚，在2000年之前，她就降生了，成为一个人。 Kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. 然后呢，她又被钉死在十字架上，为了人的罪。 Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. 然后呢，第三天，他死亡之后的第三天，他又复活了。 Kemudian nanti akan datang kembali pada akhir zaman. 以后在末世的时代，他将会再来， Karena Dia adalah Allah. 因为他是神。 Jadi kita harus percaya. Nah, kalau kita sudah percaya, hal apa lagi yang kita bisa lakukan? 所以我们应该要相信。如果我们已经相信了，那我们应该做什么呢？ Ya, kita bersyukur. 我们感谢神。 Bu, turun. Nah, kita bersyukur karena Tuhan mau rela melakukan itu semua. 我们为什么要感谢神？因为他愿意为我们做这一切。 Untuk kita. 为了我们。 Dia mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. 他对我们的爱是何等的大， Sehingga Dia mau melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk kita. 使到他愿意做这么大的牺牲。 Maka kita juga bersyukur dan mau mengasihinya. 所以我们也应该感谢神，应该来爱他。 Oke, berikutnya. 接下来 Nah, kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. 我们应该又来顺服我们的主耶稣。 Karena Dia adalah Allah, maka kita harus taat kepada Dia. 因为他是神，所以我们应该又顺服于他。
Karena dia telah berkorban untuk kita, maka kita harus taat kepada dia. 因为他已经为我们牺牲了，所以我们应该要顺服于他。 Apapun yang dia perintahkan, kita harus lakukan. 无论他的吩咐是什么，我们都应该要去行出来。 Nah, berikutnya, 接下来， nah, kita bisa melayani Tuhan kita. 我们应该要来侍奉我们的神。 Lalu kita bertanya, sekarang tubuh saya sudah melemah, apa yang bisa saya lakukan? 我们也许在思考，我都年纪这么大了，我的身体也这么的软弱，我到底能够做什么呢？ Bapak, Ibu, ama akong semua, 弟兄姐妹，公公婆婆，叔叔阿姨们， beribadah kepada Tuhan itu adalah salah satu hal untuk kita bisa melayani Dia. 来敬拜神，就是我们侍奉神的方法之一。 Kita bisa datang untuk memuji, memuliakan nama-Nya. 我们能够来赞美，来荣耀我们神的名， Mendengarkan firman-Nya, 来听他的话语， berdoa kepadanya, 向他祷告。 kita telah melayani Dia. 那我们就已经侍奉了他， Maka kita harus lakukan terus-menerus. 所以我们应该要继续的去做。 Jika hari Sabtu kita sudah harus siap-siap untuk melayani Dia dengan beribadah kepada Dia. 我们要为着星期六的这个乐龄崇拜呢，乐龄团契做好准备。 Hari Minggu, 星期天主日， kita juga siap-siap untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. 我们也要好好的预备来敬拜我们的神。 Beribadah di hari Minggu itu adalah hal yang wajib. 星期天来到上帝的家来敬拜他，这是我们必须要做的事情， Karena ini adalah perintah Tuhan. 因为这个就是上帝对我们的吩咐。 Jadi kalau kita melakukannya, maka kita telah melayani Dia. 所以如果我们已经行出来，那就是说我们已经侍奉了我们的神。 Nah, apalagi yang bisa kita lakukan di saat tubuh kita sudah melemah seperti ini? 所以当我们身体已经软弱了，我们还能够做什么来侍奉神？ Mungkin kita bisa memberikan apa yang kita punya. 所以也许我们能够把我们所拥有的献上。 Mungkin kita melihat ada di gereja ada keperluan atau ada hal yang dibutuhkan, lalu kita pikir, saya punya, saya mau memberikan. 我们也许看到就会有某个方面的需要，然后我们认为我拥有，我可以献上。 Kita persembahkan untuk pelayanan kepada Tuhan. 我们就把我们所拥有的奉献，为着上帝的侍奉。 Nah, kadang-kadang juga kita ada merayakan hari Natal. 那有时候我们也会庆祝圣诞。 Ya, saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang masih bisa melayani dengan memasak. 我看呢，我们当中也有几位弟兄姐妹还可以接着烹饪，就是煮东西来侍奉神。 Nah, kita bisa, kalau kita merasa kita masih mampu untuk memasak, kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. 所以呢，只要我们还能够煮呢，那我们能够接着这个方法来侍奉神。 Nah, jadi kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan kita lakukan.
所以我们可以看到，我们到底在哪一些方面能够侍奉神，然后我们就去把它行出来。 Nah, jadi kita bersyukur dengan firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali makna itu mengapa Tuhan Yesus mati dan mengapa Tuhan Yesus harus bangkit. 所以我们感谢神，接着今天的话语，我们学习到为什么主耶稣要死亡，然后他又被复活的意义。 Ya, karena kita sudah tahu harusnya kita seharusnya iman kita lebih diteguhkan. 所以我们学习之后呢，我们的信心应该要更加的坚定。 Kita mau mengikuti dia seumur hidup kita. 我们要一生一世的来跟随着他， menaatinya dan melayaninya. 然后来顺服于他，也来侍奉他。 Demikian firman Tuhan, hari ini kita berdoa. 上帝的话语就到这里，我们一起来祷告。 Bapa dalam kerajaan surga, 我们在天上的神， terima kasih Tuhan 我们感谢你， telah mengutus putra tunggalmu 你已经差派了你的独生儿子， untuk mati di atas kayu salib, 死在十字架上， hanya untuk menebus dosa-dosa kami semua. 只是为了拯救赎我们的罪。 Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. 我们何等的感谢你！ Dan kami juga bersyukur karena Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah melalui kebangkitan-Mu. 我们也感谢你，因为借着你的复活，你证明了你是神，你的上帝的儿子。 Sehingga kami benar-benar menyembah Allah yang sejati, Allah yang benar. 直到我们敬拜的是真正的神。 Terima kasih Tuhan. 我们感谢你， Kiranya Tuhan teguhkan iman kami dan bantu kami untuk ikut Engkau selama-lamanya. 愿主坚定我们的信心，也帮助我们一生一世的跟随你， Dan bisa melayani-Mu. 也能够来侍奉你。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我们感谢你，主耶稣。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 我们这样祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。